الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya. Ya. Jadi kita cuba membayangkan hal keadaan suatu kehidupan ya di alam barzakh. Ya, kerana setiap manusia ni dia menempuh 4 jenis kehidupan. Ya. Setelah kita diciptakan, roh kita ni di alam arwah, ya, semua roh-roh dihimpunkan, maka kehidupan yang pertama, roh itu dia akan mengalaminya di alam rahim ibunya. Ya, itu kehidupan yang pertama. Kemudian kehidupan yang kedua adalah kehidupan di alam dunia ini. Bila mana dia keluar daripada rahim ibunya tadi, maka dia muncullah ke alam dunia ini. Ya. Ini setelah berlalu tempoh masa yang tertentu di dalam rahim, dalam perut ibunya, maka dia pun keluarlah ke dunia ini untuk kehidupan yang tahap yang kedua. Kemudian kita dalam kehidupan dunia ni untuk satu tempoh jangka masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut kadar ketentuan usia masing-masing, maka kita akan meninggal dunia, matilah. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Setiap nafs itu pasti akan merasai maut. Maka kita mengalami kematian untuk berpindah pada tahap kehidupan yang ketiga, iaitu kehidupan di alam barzakh. Ya. Kehidupan di alam barzakh ni adalah kehidupan sesudah mati. Mana mati kita di dunia ni, maka kita akan menempuh suatu kehidupan di alam barzakh. Berapa lama kehidupan di alam barzakh? Ya, berapa lamakah kehidupan di alam barzakh? Maka tentang berapakah tempoh masa seseorang itu akan berada di alam barzakh, ini ditentukan oleh amal mereka masing-masing ketika mana di kehidupan dunia. Ya. Jikalau seorang yang beriman dia melakukan amal soleh, insya-Allah, ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kehidupan mereka di alam barzakh itu hanya sebentar sahaja, sekejap, ya, berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir, yang musyrikin, yang munafikin, dan yang melakukan dosa-dosa fasik, ya, ataupun yang telah melakukan penderhakaan kepada Allah, ya, langgar segala larangan dan tidak menunaikan perintah-perintah Allah, maka mereka itu akan
mengalami kehidupan yang sangat panjang, lama di alam barzakh itu. Ya, sementara nak menantikan kehidupan yang keempat, iaitu kehidupan pada hari akhirat. Ya. Jadi kita sambung pada perbincangan bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya. Yang mana kita sampai pada muka surat yang ke-190 bagi kitab yang Jawi. Ya, bagi kitab yang Jawi muka surat 190 pada baris yang ketiga daripada bawah. Bagi kitab yang Rumi, terjemahan Rumi pada muka surat 369. Ya. Pada muka surat 369. Imam Syekh telah berkata, dan pada setengah riwayat, dan jikalau tiada dikenalnya akan dia sekalipun, maka menjawab ia akan salamnya. Intaha Munawi. Kita sampai kat situ. Jadi sebelum ni telah kita bacakan tentang perkhabaran-perkhabaran daripada sabdaan hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan bahawa orang yang meninggal dunia tu, ya, di dalam kubur tu, ya, jikalau seorang yang melalui sesuatu perkuburan orang Islam tu dia memberi salam, ya, maka kalau orang yang dalam kubur tu dia kenal orang yang bagi salam tu, ya, dia akan menjawab salam. Ya, kalau dia tak kenal pun dia akan jawab salam. Maknanya seorang yang melintasi satu kawasan perkuburan, dia mengucapkan salam, memberi salam kesejahteraan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, maka penghuni-penghuni kubur tu mendengarinya, ya, dan mereka menjawab salamnya. Dan pada setengah riwayat, jikalau tiada dikenalnya akan dia sekalipun, jadi kalau dia tak kenal pun, mereka akan menjawab salam tersebut, ya. Maka menjawab ia akan salamnya. Intaha Munawi, ya. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabri akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa radda alaihi hatta yaquma. Ya, sabda Nabi SAW, ma min rajulin, tiada seseorang daripada kalangan kamu, yakni lelaki, ya, yazuru qabra akhihi, yang mana dia menziarahi kubur saudaranya, yakni saudaranya yang muslim, wa yajlisu alaihi, dan duduk dia di kubur itu. Ini duduk dia sebentarlah sebagai menziarahi kubur saudaranya yang muslim, dia duduk seketika, ya. Illa sta'nasa, melainkan berjinak-jinak ia, wa radda alaihi, dan menjawab ia atasnya, hatta yaquma, sehinggalah lelaki tersebut bangun, berdiri, ya. Yakni seseorang yang pergi menziarahi kubur saudaranya yang muslim, tak kira lah muslim yang saudaranya yang dikenali sewaktu hidup bersama-sama dengan dia, ataupun mungkin sudah meninggal dunia, yang telah mendahuluinya, daripada datuk, nenek, ataupun keturunan-keturunannya yang terdahulu, ya. Apabila seseorang yang muslim itu pergi menziarahi kubur saudaranya dan duduk seketika, duduk atas maksud apa? Maknanya duduk berdoa, mendoakan kebaikan untuknya, ya, mendoakan keampunan untuknya, ataupun membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, ya, ataupun dengan membaca zikir, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, ataupun istighfar, selawat dan sebagainya, untuk dihadiahkan pahalanya kepada saudaranya yang telah meninggal dunia itu, ya. Melainkan roh yang berada di dalam kubur itu, ya, dia akan menjadi
Jinak. Yang ni maksudnya kalau kita cuba bayangkan bagaimana haiwan yang jinak, ya, macam kucing tu dia suka datang menggesek, maka dia datang nak bermanja-manja, ya. Begitulah hal keadaan roh penghuni kubur itu apabila datang seseorang menziarahi kuburnya, ya. Maka roh itu pun dia akan melayan, tetapi secara rohaniah dia tak dapat kita lihat secara jasmaniah, kerana roh, ya, dia adalah dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tidak mengetahui hakikatnya. Pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hakikat roh itu teramatlah sedikit, di luar batas kemampuan kita untuk, ya, memahaminya secara hakikatnya, ya. Wa ma utitum illa qalila. Jadi tidak kamu diberikan pengetahuan tentang roh tu melainkan sedikit. Apabila orang bertanya tentang roh kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala katakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila mereka bertanya pada kamu tentang urusan roh, tentang hal keadaan roh, tentang perkara yang berkaitan dengan roh, maka katakanlah qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan pengetahuan, ya, tentang roh itu melainkan sedikit. Ya, pengetahuan kita tentang hakikat roh itu sebenarnya sangat sedikit. Walaupun roh itu ada bersama dengan kita sekalipun. Walaupun roh itu roh kita sendiri pun, kita pun tak kenal roh kita. Ya, hal keadaan roh kita tu, bagaimana keadaan dia. Kerana berkenaan roh ini di kalangan para mutakallimin, ya, para ahli falsafah, para ahli sufi dan sekalian para ahli ilmu, ya, mereka memberikan berbagai-bagai penakrifan yang berbeza-beza tentang roh. Ya, sehingga dikatakan ada lebih 1000 qaul, ya, tentang takrif roh tu. Jadi macam mana yang hal tu kita nak pegang? Jadi wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang pastinya di dalam alam barzakh, roh, ya, setiap yang telah mati tu, tak kiralah orang kafir ke ataupun orang yang Muslim, ya, di dalam kubur, di alam barzakh, dalam kehidupan sesudah mati, mana mereka tu sama ada akan beroleh nikmat ataupun akan beroleh azab. Ya. Kerana apa? Bergantung atas amalan masing-masing. Ya. Kerana jikalau seseorang itu melakukan amal-amal soleh, ya, di samping dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mereka itu akan mendapat nikmat, kenikmatan di dalam kehidupan alam barzakh. Kerana apa? Dalam kehidupan alam barzakh ni dia macam kehidupan dunia juga, ya. Di dalam kehidupan alam barzakh ni macam kehidupan dunia juga, ya. Menurut perkataan para ulama, ahli-ahli ilmu, bahawa dalam kehidupan alam barzakh ni ada roh-roh yang mendapat kedudukan yang terhormat dan tinggi darjat mereka. Dan ada juga yang mendapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan alam barzakh tu, ya. Dan mana mereka memiliki kedudukan, pangkat yang tertentu yang Allah bagi kepada mereka. Dan ada juga roh-roh yang hina, yang roh-roh yang rendah darjatnya. Macam kita dekat dunia lah, bukan semua boleh duduk dalam istana, ya. Nak masuk parlimen pun bukan semua boleh masuk, sampai pintu pagar boleh lah, ya tak? Jadi nak masuk pada tahap golongan orang-orang yang tinggi darjatnya tu bukan sebarangan, mana perlu pada berbagai usaha, mungkin ada perkaitan-perkaitan tertentu, ya, sehingga mereka mencapai kedudukan yang tinggi tersebut di dunia. Begitulah juga dalam kehidupan alam barzakh nanti, ya. Jadi dalam alam barzakh tu dia ada ruh yang merdeka, yang mana ruh yang merdeka ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruh-ruh ni keupayaan
kelebihan yang lebih melampaui keupayaan yang ada pada mereka waktu kehidupan mereka di dunia. Yang mana roh itu boleh bergerak pantas dengan izin Allah Ta'ala lah. Sebab ada roh-roh yang merdeka ni, macam roh-roh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Contohnya macam peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, waktu Nabi SAW Isra' daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa tu, baginda Nabi SAW dengan malaikat Jibril singgah ke kubur Nabi Musa AS. Di mana baginda Nabi SAW nampak Nabi Musa AS sedang bersolat dalam kuburnya. Ya, kemudian terus perjalanan ke Baitul Maqdis, sembahyang dengan semua para Nabi. Dah daripada tadi kat dalam kubur dah ada dekat Masjid Al-Aqsa dah. Sama sampainya. Dah sampai dua standby dah, tunggu siap dah. Ya. Kemudian dah sampai naik tingkat langit kelima, jumpa lagi Nabi Musa AS. Nabi Muhammad SAW dengan Burak, dengan Jibril naik satu tingkat. Nabi Musa AS dah sampai dah tingkat atas. Nampak pergerakan roh tu dia lebih pantas daripada pergerakan jasad. Ya. Jadi roh ni bagi roh-roh yang merdeka, ya, seperti roh-roh para nabi, roh-roh para rasul, para syuhada, ya, roh-roh yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kelebihan kepada roh-roh ni, mereka boleh bergerak turun naik ke mana, ke timur, ke barat itu sesuai dengan apa kalau kehendak mereka tu diizin Allah Taala, maka mereka boleh pergi. Mana walaupun mereka tu roh-roh yang mencapai kedudukan yang tinggi, mereka itu berada pada kedudukan iliyin, tinggi, ya, di langit sana, macam Nabi Isa AS diangkat ke langit, ya, roh-roh yang tinggi, para malaikat muqarrabin, ya, semuanya dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, ya, nabi-nabi semua di langit, ya. Jadi jikalau mereka nak turun ke bumi ni, boleh cepat je, ya. Contohnya macam kalau kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang akan mengirimkan selawat tersebut dan akan hantar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan baginda, ya. Dia akan bagi tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi apabila dia bagi salam je, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ke jasadnya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dan membalas selawat yang diucapkan oleh umatnya tu sebanyak 10 kali. Nampak? Ya. Jadi pergerakan roh ini di luar batas pemahaman kita, di luar, ya, kemampuan akal kita nak memikirkannya, ya. Namun ianya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah hal keadaan alam barzakh nanti, ada roh-roh yang tinggi darjat, ya, dan ada roh-roh yang hina darjat, ada roh-roh yang mulia, yang terhormat, ada roh-roh yang hina, ya, dan disiksa. Jadi jikalau penghuni kubur itu daripada kalangan orang-orang yang beriman, ya, maka mereka tu hidup di alam barzakh tu dan mereka mengetahui siapa yang datang menziarahi mereka, atau mereka mengetahui siapa yang datang melintasi, ya, lalu ikut kubur mereka, mereka tahu, ya. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabri akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa radda alaihi hatta yaquma. Ini tiada daripada seorang laki-laki yang berziarah, yang menziarah ia akan kubur saudaranya dan duduk ia atasnya. Ya, jangan, bukan duduk atas kubur, maksudnya pergi kat kubur tu duduk dekat tempat tepi lah, ya. Melainkan memberi salam, melainkan dikenalnya, ya. Tiada daripada hamba yang lalu ia, tiada daripada seorang lelaki yang menziarahi akan kubur saudaranya dan duduk ia atasnya, melainkan
illa ista'nasa. Ista'nasa ni maknanya daripada perkataan kalimah uns. Ya. Uns ni artinya jinak. Ya. Unsiyat. Sifat jinak. Jadi dalam diri seseorang hamba tu perlu ada sifat kejinakan. Ya. Kejinakan dengan Tuhan. Kejinakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa ada mengadu, mengharap, ya, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga roh-roh ni mereka ada sifat jinak. Ya. Dia jinak apabila orang datang menziarahi mereka ataupun menghadiahkan sesuatu pahala-pahala amal-amal ataupun doa untuk mereka, maka mereka tu akan berjinak-jinak, ya. Maknanya melayan ruhani orang yang datang menziarahinya itu. Ya. Wa radda alaihi hatta yaquma, dan menjawab ia atasnya. Ini dia menjawab segala perbualan-perbualan yang diajukan secara rohani. Kadang-kadang kita pergi ziarah kubur, kalau kita cakap dengan bahasa ni memanglah orang kata kita gila pula kan, cakap dengan ahli kubur. Tapi sebenarnya kita duduk di sisi kubur tu, ya, boleh kita bercakap dengan hati kita tu, kita bayangkan seolah-olah, ya, roh kita tu, ya, sedang bertemu dengan rohani sahib kubur tu lah, ahli kubur tu. Ini kita bayangkan, khayalkan seolah-olah di alam misal tu rohani kita bertemu dengan rohani dia. Kita berbual, berbicara. Mana kita ada perhubungan walaupun kita masih hidup di dunia, dan mereka yang sudah meninggal dunia itu masih tetap boleh ada perhubungan, kerana alam barzakh ni dia adalah alam di tengah-tengah. Maksudnya antara alam dunia dengan alam akhirat ni, alam barzakh di tengah-tengah. Jadi apa yang barzakh, sesuatu yang barzakh yang berada di tengah-tengah, dia ada perhubungan dengan yang di sebelah sini pun ada, dengan perhubungan dengan di sebelah sini pun ada. Sebab dia duduk tengah-tengah. Ya. Jadi kalau maknanya mereka nak berhubungan dengan ruhaniah yang sudah menuju ke alam akhirat, ya, pun boleh, ataupun dia nak bertawajuh kepada yang di alam dunia ni pun boleh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada roh-roh para syuhada itu dapat berkeliaran dalam syurga macam burung-burung. Ya. Hinggap sana, hinggap sini. Jadi boleh Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa mereka ke sana pun boleh. Kalau mereka tu nak berhubungan dengan mungkin ahli keluarga ataupun orang-orang yang mencintai, mengasihi mereka di dunia ini, ya, pun boleh. Ya. Perhubungan yang terbina itu secara rohaniah lah. Jangan kita gambarkan perhubungan secara jasmaniah pula, ya. Jadi atas dasar itulah maka sebahagian ulama mengharuskan kita meminta pertolongan kepada ahli kubur. Sebab yang kita minta tu bukan ahli kubur yang sudah mati secara rohaninya. Macam orang-orang yang tidak beriman, tak ada beramal soleh, ni memang rohani mereka mati. Sebab apa Nabi SAW dah bagi tahu, orang yang berzikir kepada Allah mereka hidup. Orang yang tidak berzikir dia mati. Ya. Kalau orang yang dah memang tak berzikir, waktu dia hidup bernyawa pun dikira sebagai mati, apatah lagi bila dia mati, memang mati betul lah. Ya. Tak ada faedah, dia akan menerima kesengsaraan, azab, tidak mendapat nikmat dalam kehidupan di alam barzakh. Sebaliknya orang yang beriman, jika dia mengingati Allah, melakukan amal-amal soleh, maka waktu dia hidup di dunia ni pun dia hidup, ya, dan sesudah mati, ketika sudah mati tu pun dia hidup. Bagaimana hal keadaan hidup mereka itu, wallahu a'lam, ya, Allah lebih mengetahui. Sebagaimana para syuhada, jangan kita kata mereka mati di jalan Allah tu, mereka mati, tapi mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiada daripada seorang laki-laki yang berziarah ia akan kubur saudaranya dan duduk ia atasnya, melainkan berjinak-jinak ia dengan dia. Ini roh sahib kubur tu berjinak-jinak dengan orang yang datang menziarahinya itu secara rohaniahnya, dan menjawab ia atasnya. Ini menjawab segala apa yang diadukan ke, apa yang dia nak katakan ke. Kadang-kadang kalau mungkin seorang anak tu diziarah kubur ibu bapanya, dia nak mengadu hal keadaannya ke, ya, ataupun seorang murid tu dia pergi datang menziarahi kuburnya,
ya, sebagai mengenang jasa guru-gurunya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepadanya. Begitulah, ya. Jikalau kita menziarahi kubur orang-orang soleh ataupun orang-orang yang telah memberikan sumbangan besar kepada agama, maka kita menziarahi kubur-kubur mereka tu, kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah, Qul huwallah, ayat kursi, ya, ataupun selawat, ya. Maka kita berdoa, mereka akan menjawab ataupun mereka akan tolong mendoakan untuk kita. Ya, itu tidak mustahil, ya, berlaku kerana daripada berbagai-bagai ahwal, riwayat daripada para solihin, ya, berlaku hal keadaan yang sedemikian, ya. Dan riwayat daripada Nabi SAW, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi, ya, bermula terlebih berjinak-jinak keadaan mayat di dalam kuburnya. Idza zarahu, apabila menziarah akan dia, man kana yuhibbuhu, oleh orang yang ada ia kasih akan dia, fi dari dunia, ya. Yani jikalau roh yang sudah meninggal dunia tu menerima kehadiran seorang yang dicintai waktu dia hidup di dunia tu, datang menziarahi dia, lagi roh tu akan berjinak-jinak, ya, akan memberikan perhatiannya, ya. Bagaimana hal keadaan roh tu berjinak-jinak dengan orang yang datang menziarahi kuburnya tu? Kita nak tahu hal keadaannya, kita kena masuk dalam kubur dulu. Suruhlah bagi pesan pada anak-anak, saudara mara datang ziarah, jangan lupa baca Fatihah ke Qul huwallah, hadiahkan, ya. Waktu datang ziarah kubur. Nescaya kita pun akan berjinak-jinak lah kepada yang datang menziarahi. Baru kita tahu hakikat macam mana hal keadaan roh tu, dia akan berjinak. Macam kalau kita duduk rumah seorang-seorang, dah bertahun-tahun tak ada siapa datang ziarah, tiba-tiba ada pula saudara tah mana-mana, kita pun tak datang ziarah. Kita pun layan sungguh-sungguh. Macam itulah ibaratnya. Kita buat kopi, buat air, makan nasi lah, tunggu tengah hari lah. Macam itulah ibarat dia. Nak terangkan macam mana lagi? Ini benda rohani, kita tak boleh nak faham. Ya? Jadi, daripada keterangan sabdaan hadis Nabi SAW tu, roh itu di dalam kuburnya tu hidup. Ya? Bagi orang-orang yang beriman, mereka diberikan kelebihan, ikut tahap amalan masing-masing lah. Jikalau ruh para Nabi itu, mereka di tempat yang tinggi. Ya? Jikalau ruh orang-orang yang kafir, musyrikin, munafikin ni, mereka akan di tempat yang rendah, di dalam sijin. Kalau ruh para anbiya, mereka di maqam a'la iliyin, ya, di tempat yang tinggi. Dan ada juga roh-roh yang terpenjara pada tempat-tempat yang tertentu. Antaranya roh tu dia tersangkut kat pintu syurga, tak boleh nak masuk syurga, kena tunggu sampai hari kiamat dulu baru boleh, ya. Setelah diperhisapkan ataupun setelah dibangkitkan semua daripada kubur, dia masuk syurga tanpa hisap, baru dia boleh masuk. Tertahan dia di pintu syurga. Ada yang terpenjara di dalam kuburnya di dunia ni, dia tak boleh nak pergi mana, ya. Mungkin atas sebab dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan amal-amalan tertentu, maka dia mengalami hal keadaan terpenjara di dalam kuburnya, ya. Ada juga roh-roh, ya, yang menurut kata sebagian ulama, ada roh-roh yang berenang di dalam sungai-sungai, ya. Ada roh-roh yang berdiam di tempat yang panas, ya. Itu menurut keadaan amal masing-masing, ya. Tak dapat kita nak tentukan, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi amal manusia, amal-amal kebaikan, yakni amal-amal ketaatan, amal-amal ibadat, baik yang bersifat badaniah ataupun maliyah, ya. Inilah yang akan kita bawa sesudah kita mati, ya. Kita semua akan meninggal dunia, akan mati, dan apa yang kita boleh bawa hanyalah amal-amal kita, ya. Apa amalan-amalan yang kita buat, semua pahala-pahala itulah yang akan kita bawa sebagai bekalan untuk kita. Jadi segala sifat amalan kita tu, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala terima, ada keikhlasan, ya, niat yang suci semata-mata untuk mencari keredaan Allah,
Maka insya-Allah dengan amal-amal tersebut kita akan mendapat keselamatan di alam barzakh nanti. Ya. Kita akan mendapatlah nikmat, ya, ataupun sedikit kemerdekaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menziarahi kaum keluarga yang masih hidup di dunia, anak cucu, ya, keturunan, semua yang masih hidup di dunia, ya. Namun bagi yang tidak membawa amal-amal soleh, mereka hanya melakukan amal-amal toleh, maka di dalam alam barzakh mereka akan mendapat siksa dan ruh mereka itu akan terpenjara, ya, menerima segala siksaan daripada malaikat di dalam kubur nanti, ya. Jadi nikmat di dalam kubur ataupun siksa di dalam kubur itu bergantung atas amal yang kita lakukan di dunia ini. Nampak? Bukan boleh buat amal lah dalam kubur, tak boleh dah. Dalam alam barzakh dah tak ada tempat dah nak buat amal, tak ada masa dah. Sana menghadapi natijah, ya. Apa yang kita semai, apa yang kita tanam di dunia ni. Ini amal-amal soleh kita lah. Kalau kita ada solat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, melakukan kebaikan, tolong orang, ya, dan sebagainya, maka adalah ganjaran untuk kita mendapat nikmat di dalam kubur. Ya, sebelum kita mendapat nikmat yang lebih besar di dalam syurga, dalam kubur alam barzakh tu pun kita akan mendapat kenikmatan. Begitulah sebaliknya bagi ruh-ruh yang mendapat siksaan kerana apa? Mereka tidak membawa amal-amal yang soleh. Sebaliknya mereka melakukan amal-amal yang mungkar, ya, dosa, maksiat, kufur, ya, syirik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketetapan iman, ya. Dia ada dalam sebuah kenyataan daripada mafhum sebuah hadis, ya, apabila seorang, ya, yang sudah meninggal dunia tu, maka dia akan mendapat bahagian daripada doa orang-orang Muslim tu. Ya, macam kalau kita doa, ya, dia sebab ada setengah orang yang berpendapat di kalangan umat Islam sendiri pun ada yang mengatakan bahawa doa daripada orang yang hidup ni, amal yang dilakukan oleh orang yang hidup ni tidak akan sampai pada orang yang mati. Ada juga yang berfahaman macam tu. Sehingga ada juga yang dah tak nak buat majlis tahlil, talqin mayat pun tak nak buat, sebab tu bukan sampai pun. Hadiahkan Fatihah kepada arwah pun tak nak buat, sebab itu sampai ke? Dia pula mempersoalkan sampai ke? Mana dia tak yakin. Nampak? Sedangkan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana benda tu harus, mana boleh, ya, sampai. Sebab apa? Dengan doa pun boleh sampai. Sebab apa? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa amal anak Adam tu, setiap anak Adam tu terputus apabila dia meninggal dunia, kecuali sedekah jariah, ya. Jadi amal yang dilakukan oleh seseorang tu semuanya terputus. Mana selepas dia mati dia nak buat amal apa lagi dah. Tapi kalau dia sedekah waktu dia hidup tu, pahala sedekah tu berterusan. Lepas dia mati pun dia akan dapat lagi kesan daripada sedekah dia tu. Kalau dia ada mengajar ilmu yang dimanfaatkan, maka ilmu tu diamalkan, diajarkan, dikembangkan, maka dia dalam kubur pun dia akan mendapat ganjaran pahala ilmu tu. Begitulah juga kalau dia ada anak yang soleh, ya, di dalam kubur tu, doa daripada anaknya yang soleh tu akan dapat memberi manfaat kepada ibu bapanya di dalam kubur tadi. Sehingga ada ibu bapa yang mana di dalam kubur tu, mungkin mereka ni kurang daripada sudut amalan agama, ya. Jadi namun di dalam kubur tu mereka mencapai peningkatan darjat hari demi hari, sehingga di alam barzakh tu tertanya-tanya pula sesama mereka tu, macam mana kau boleh naik darjat hari-hari ni, boleh naik ni macam mana? Kau buat amal apa lagi? Kata, aku ada anak aku hidup kat dunia, dia selalu doa. Dia buat amal baik, aku dapat lah. Ya. Ada keadaan di mana orang soleh tu dia mengatakan, dia peristiwa ni, dia melihat dalam mimpi dia tu, penghuni-penghuni kubur ni, apabila datang satu macam apa ni, barang hadiah sampai, maka semua penghuni-penghuni kubur yang beriman ni semua berebut-rebut ambil. Ya. Tapi ada satu orang ni, satu perempuan ni, dia tak pergi ambil.
Maka dia pun tanya, kenapa kau tak pergi ambil? Tu orang ramai yang pergi ambil tu. Macam kenduri yang bagi nasi berani apa. Pergilah ambil. Tak payah. Aku dah dapat dah daripada anak aku. Anak aku dah hantar dah. Oh. Dia kata, anak kau yang mana? Anak aku yang berniaga tu dekat pasar malam tu. Dekat pasar tu dia berniaga. Dia tiap hari dia baca Quran, dia hadiah untuk aku. Aku dapat dah. Jadi esok dia pergi ke pasar tu, dia pun tengok ada satu pemuda tu duk berniaga sambil dia mulut tukumak komik dia. Kau duk buat apa tukumak komik? Kata, saya baca Quran, saya hadiahkan untuk mak saya. Sehingga satu ketika dia mimpi lagi, dia tengok perempuan tu apabila datang hadiah sampai, ya, roh-roh ni semua berebut ambil, perempuan tu pun pergi ambil sekali. Lepas tu dia tanya, kenapa ni? Kau pergi ambil sekali? Kata, anak aku dah tak ada dah, anak aku dah datang sini dah, maknanya dah meninggal dunia lah. Ya, jadi dia pun ambil. Maknanya doa-doa orang Muslim, yang ni doa-doa kita doa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ke, Allahumma ghfir lana wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa kita untuk sekalian muslimin muslimat tu, ya, doa kita untuk orang yang ghaib. Ini doa yang makbul. Ya, doa yang sangat diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai doa permohonan tu. Ya. Jadi macam kita doa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana ghfir lana, ya Allah, Rabbana Tuhan kami, ampunilah kami, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami yang mana sabaquna bil iman, yang mana telah mendahului kami dengan keimanan. Itu para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus soleh, yang mana mereka terdahulu beriman daripada kita. Maknanya kita doa untuk mereka, maknanya sampailah doa tu, sebab Allah dalam Quran, Allah dah ajar doa kamu tu, dia akan sampai. Maknanya kita, kalau tak sampai, Allah tak suruhlah kita doa untuk orang terdahulu. Ya tak? Baik doa untuk diri kamu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, doa untuk kita je. Tapi Allah suruh kita doa untuk orang terdahulu juga. Ya. Yang mana kesan daripada doa kita tu, kalau kita doakan keampunan ke, ya, doakan kebaikan untuk orang-orang yang dalam kubur tu, mana sampai permohonan doa tersebut. Ya. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa bermula terlebih berjinak-jinak keadaan mayat di dalam kuburnya apabila menziarah akan dia oleh orang yang ada ia kasih akan dia di dalam dunia. Jadi janganlah kita ni takut nak pergi menziarahi kubur, ya. Kita kadang-kadang saudara mara kita, ya, ahli keluarga kita duduk kat kubur tu dah lama sangat, kita tak pergi ziarah, sampai rumput lalang tu dah tumbuh tinggi dah sampai ke kepala dah, ya. Janganlah macam tu, ya. Sebab apa? Mereka tu pun mengharapkan kehadiran saudara maranya datang menziarahinya yang dia kenal di dunia. Takkan dia nak harapkan orang yang tak kenal datang ziarah dia pula. Ya. Mesti dia harapkan saudara mara dia ke, anak cucu ke, adik-beradik ke, supaya datang menziarahinya. Dan riwayat setengah orang solihin, lalu aku di atas kubur orang banyak, maka aku baca Fatihatul Kitab, ini surah Al-Fatihah, dan Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu, yakni surah Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kedua-dua surah tu, ini surah Fatihah, Qul huwallah dan Mu'awwizatain itu dibaca 3 kali. Ya. Maka aku hadiahkan pahalanya bagi ahli kubur. Ini dihadiahkan untuk sekalian ahli kubur itulah. Maka mengambil akan daku oleh mengantuk, tiba-tiba datang mengantuk pada dirinya. Maka aku lihat akan nur turun daripada langit, penuh akan bumi, dan dipotong daripadanya. Yang ini dia dalam mimpinya tu, dia nampak nur daripada langit tu, cahaya tu turun penuh ke bumi. Dan cahaya tu turun dipotong-potong pula. Dipotong-potong, ya. Dalam gambaran misal tu memanglah berlaku, ya, perkara-perkara yang memang di luar adat kebiasaan, ya. Dia boleh jadi perkara yang kadang-kadang mustahil pada adat, ya. Tapi dia nampak cahaya tu macam dipotong-potong, diberi atas tiap-tiap kubur suatu. Ini satu potongan tu untuk satu kubur dapat sepotongan tu. Dan kata yang berkata bagiku,
inilah pahala bacaan kamu yang kamu hadiahkan kepada mereka itu. Ini bacaan surah Fatihah dia, Qul huwallah dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas yang dibaca 3 kali itu. Pahala bacaan tersebut dia hadiahkan untuk seluruh penghuni kubur tu. Dia nampak Allah bagi dalam gambaran misal dia ketika dia terlena di situ, dia nampak cahaya turun dari langit kemudian dipotong-potong diagih-agihkan kepada semua penghuni-penghuni kubur tu. Nampak? Dan sabda Nabi alaihi salam, "Ma min muslimin marra biqabrin min maqabiril muslimina illa qala lahu ahlul qubur ya ghafilun law alimta ma na'lamu lazaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika." Sabda Nabi SAW, tiada daripada muslim yang lalu ia dengan satu kubur daripada beberapa kubur muslim, melainkan berkata baginya oleh ahli kubur itu. Ini ahli kubur itu akan berkata kepada orang yang datang, lalu melintasi kuburnya tadi. Hai orang yang lalai, ya ghafilun, law alimta ma na'lamu. Jikalau kamu ketahui apa yang kami ketahui, lazaba lahmuka ala jasadika. Nescaya kamu hancurlah daging engkau atas jasad engkau. Wadamuka ala badanika. Dan hancur darah engkau atas badan engkau. Ini jikalau seseorang dapat mengetahui bagaimana hal keadaan yang kubur itu pada hakikat sebenar-benarnya, ya, nescaya tak dapat kita tidur lena, ya. Hancur luluh badan kita, daging kita ni kerana memikirkan kesengsaraan yang dihadapi oleh penghuni kubur. Dan sabda Nabi alaihi salam, innal 'abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri wa uq'ida wa qala ahluhu wa aqriba'uhu wa ahibba'uhu wa sayyidahu wa syarifahu wa amirahu, qala lahul malak isma' ma yaqulun anta kunta sayyidan wa anta kunta syarifan wa anta kunta amiran. Qala al-mayyitu ya laitahum lam yakunu fayudghatu ghatqatan yakhtalifu biha adla'uhu. Sabda Nabi SAW, bahawasanya hamba yang mukmin apabila dihantarkan dia ke dalam kubur dan didudukkan dia dan berkata ahlinya, yakni apabila seorang tu sudah diletakkan dikebumikan di dalam kubur, maka ahli keluarganya yang ada di sampingnya tu, ya, bagi orang-orang yang berpangkat besar ahli duniawi, ya, selalunya yang kedudukan yang tinggi, raja-raja, penguasa-penguasa, sultan-sultan, ya, syarif-syarif, ya, amir-amir, ya, mereka tu selalu sukakan diri mereka tu dihormati, dipuji, ya, dengan gelaran-gelaran yang membesarkan diri mereka. Hai penghulu, hai syarif, hai raja, mereka suka dipanggil dengan gelaran-gelaran itu. Maka apabila dah dikebumikan, anak-anaknya, ahli keluarganya pun menangisinya dengan mengucapkan wa sayyidahu wa syarifah wa amirah, wahai penghulu, wahai syarif, wahai raja, merintih-rintih, ya, kerana kesedihan kematian orang yang mereka kasih. Maka berkata malaikat bagi mayat tu, yang pernah menjadi penghulu, yang pernah menjadi syarif, yang pernah menjadi raja itu, yang sekarang menjadi mayat, dengar olehmu akan barang yang berkata mereka itu, yakni ahli keluarga kamu, pengikut-pengikut kamu, penyokong-penyokong kamu yang membesarkan kamu, yang merintih atas kematian kamu. Adakah engkau sayyid dan engkau syarif dan engkau raja? Betul ke engkau ni syarif? Betul ke engkau ni raja? Ya? Betul ke engkau ni sayyid, penguasa? Maka kata mayat tu pada ketika itu,
Apabila ditanya oleh malaikat macam tu, gementar hatinya. Sehingga dia berkata apa? Hai, kiranya mudah-mudahan mereka itu tidak ada. Baiklah, sebab alangkah baiknya jikalau mereka itu tak ada. Ya, tak ada datang nak memberi rintihan-rintihan atas kematiannya tadi. Maka dipicitkan, dihimpitkan atasnya. Yang ini kubur itu dihimpit sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah. Ya. Maka dipicitkan, dihimpitkan atasnya akan sebagai picit himpitan yang berselisih dengan dia tulang rusuknya. Itulah hal keadaan bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang bangga, bongkak, sombong dalam kehidupan dunia ini sehingga melanggari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, memilih kehidupan dunia melebihi akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan pada mereka dengan azab siksa di dalam alam barzakh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya. Itu adalah sedikit sebanyak daripada hal keadaan di dalam kubur yang mana tidak setiap dari kita pasti akan menempuhinya, ya. Menurut kadar amal kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang beriman, ya. Dapatlah kita masa yang singkat di dalam alam barzakh, ya. Berbanding dengan jikalau orang yang tidak beriman, mereka akan menghadapi kesengsaraan di alam barzakh tu untuk satu tempoh jangka masa yang sangat-sangat panjang, ya. Sementara nak menanti hari kebangkitan pada hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya? Ya. Ya. Yalah, mungkin menurut setengah orang tu dia kata makruh lah. Ya, ramah dia itulah. Ya. Yalah, sebab apa? Sebaik-baiknya kita semayang tu buka wajah kita tu kan. Ya ke? Wallahu alam. Sebab apa hal keadaan tu, hukum ni dia boleh berubah menurut keadaan. Dia kadang-kadang bila keadaan dalam kita diancam oleh suasana babak tu, mungkin kita terpaksa makannya. Kan? Tapi iyalah, kita terpaksa mematuhinya juga kan. Tapi bila dah keadaan tu ada agak reda tu, kalau kita dah yakin bahawa penyakit tu dah tak menular lagi, boleh buka tu, insya-Allah kita buka lah. Dan buat hari tu saya dah tak orang itu. Ya, tak apalah, alhamdulillah saya pun tak pakai dah. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita manfaat apa yang baik daripada Allah dan tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa kita dapat daripada kuliah kita malam ni dapat kita amalkan dan kita sampaikan, insya-Allah. Kita doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله